Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Nur Aisyah binti Ibrahim. Berdasarkan kajian daripada sebuah artikel yang diambil pada tahun 2020 mendapati bahawa pengaruh peranti teknologi kepada perkembangan sosial dan permasalahan kesihatan kanak-kanak amat penting untuk dijaga. Peranti teknologi seperti televisyen, telefon pintar, komputer dan gadget-gadget yang lain. Oleh sebab itu, ia juga akan memberi kesan positif dan negatif atas penggunaannya. Dari sudut positif, penggunaan teknologi terkini berkemungkinan memberi kanak-kanak mengambil dan mengolah ilmu pengetahuan atau informasi dari laman yang dikunjungi tanpa batas jarak dan waktu. Menurut Al-Mazmi Aslan dan Rajan menyatakan beberapa faedah hasil penggunaan peranti teknologi. Yang pertama, peralatan baru dan media efektif untuk pendidikan. Manakala proses pembelajaran boleh ditingkatkan kerana peranti ini dapat memberi peluang untuk pembelajaran kendiri. Selain itu, menyediakan asas yang kukuh untuk perancangan dan membuat peningkatan yang memberangsangkan. Permainan video membantu dalam membentuk semangat berpasukan dan kolaborasi sikap setiap individu. Akhir sekali, meningkatkan kemahiran inovasi dan pemikiran kritis di kalangan kanak-kanak yang membolehkan mereka menjadi lebih bijak. Seterusnya, menurut Al-Mazmi, Aslan dan Rajan, dari sudut negatif pula, berlakunya pembacaan masa menyebabkan gangguan tidur dan masalah tidak cukup tidur. Selain itu, kesan negatifnya penguasaan bahasa yang lemah. Seterusnya, kekurangan kemahiran sosial dan menyebabkan tingkah laku kanak-kanak menjadi ganas, tertekan dan kemurungan. Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sawar menjelaskan dalam utusan bahawa penggunaan gadget seperti telefon pintar, komputer dan sebagainya mempunyai lebih banyak kesan negatif berbanding kesan positif kepada kanak-kanak sekiranya digunakan tanpa pemantauan daripada ibu bapa. Menurut beliau, kanak-kanak yang bermain dengan aplikasi permainan video dan sebagainya lebih daripada 2 jam menjejaskan penglihatan mata sekaligus boleh menyebabkan mata mereka menjadi kabur dan rabun. Selain itu, kanak-kanak yang menggunakan peranti ini dalam keadaan berbaring atau duduk yang terlalu lama akan menyebabkan kesakitan pada tulang belakang. Ini akan menyebabkan risiko bongkok pada usia muda. Dari sudut pergaulan dan komunikasi pula, kanak-kanak akan menjadi lebih pendiam, kurang sabar dan kemahiran komunikasi yang lemah. Selain itu, penguasaan bahasa yang tidak berkembang. Linda Marzoli dalam Cosmo menyatakan penggunaan skrin sesentuh secara berlebihan boleh mengakibatkan kanak-kanak mengalami kesan kesihatan yang jangka masa panjang. Ini kerana semasa menggunakan skrin sesentuh, kanak-kanak tidak membina otot yang diperlukan untuk menulis dan menyebabkan otot tangan menjadi lemah. Dalam pada itu, pakar kanak-kanak Pusat Perubatan Greater Baltimore, Dr. Timothy Doran pula menjelaskan penggunaan komputer tablet tanpa had secara berlebihan boleh memberi kesan kepada pembangunan moden insan kanak-kanak. Manakala menurut pakar bedah tulang belakang kanak-kanak di Pusat Perubatan Tropicana, Dr. Muhammad Nawar Arifin menyatakan dari segi teori masih terlalu awal kanak-kanak membuktikan kesan buruk skrin sesentuh kepada kanak-kanak. Beliau berpendapatan perlu diingat zaman sudah berubah dan mereka bukannya tidak melakukan aktiviti lain yang merangsangkan pergerakan tangan mereka. Kajian oleh Keting 2011 merumuskan media elektronik telah mengurangkan peluang kanak-kanak untuk terlibat dengan permainan tradisional dan interaksi sosial dengan rakan lain. Kanak-kanak didapati banyak meluangkan masa menonton televisyen dan bermain permainan komputer. Hasil kajian juga menekankan kebimbangan para pendidik dan para penyelidik berkaitan media elektronik. Ini berikut kewujudan bukti kepupusan aktiviti permainan tradisional yang sebenarnya memberi banyak faedah kepada kanak-kanak dari segi kognitif, emosi, sosial, moral dan fizikal.
Selain dari kesan buruk dari sudut perkembangan fizikal, penggunaan berlebihan peranti teknologi seperti iPad juga boleh menyebabkan permasalahan dari sudut emosi kanak-kanak. Pakar psikiatri Dr. Richard Graham berkata terdapat kes kanak-kanak perempuan berumur 4 tahun di London terpaksa mendapatkan rawatan psikiatri berikut ketagihan bermain iPad. Kanak-kanak tersebut menunjukkan sikap ganas dan mengamuk apabila gadget diambil pada darinya. Pakar kaunselor kanak-kanak Puteri Azlan Megat Ramli berpendapat bahawa kanak-kanak juga berhadapan masalah daya tertumpu yang rendah dan impak yang lebih besar boleh berlaku sekiranya bertindak agresif yang mengakibatkan kecederaan. Menurut beliau, oleh kerana usia kanak-kanak yang belum matang, mereka tidak mampu membuat penilaian dan tidak dapat membezakan realiti yang menyebabkan mereka meniru aksi yang dipaparkan oleh permainan video atau di kaca TV. Pengurusi Pertubuhan Keselamatan Anak-anak Malaysia, Muhammad Fairuz Muhammad Isa, menjelaskan kanak-kanak juga berkeinginan menjadi popular dan berseronok dengan rakan sebaya, dan penggunaan gadget akan memudahkan untuk memenuhi keinginan mereka. Oleh hal demikian, kaedah membendung permasalahan ini berperanan bagi semua pihak, terutamanya ibu bapa dalam mengawasi penggunaan peranti teknologi oleh kanak-kanak. Amatlah wajar keterlibatan ibu bapa dalam hal ini merupakan faktor penting bagi perkembangan anak-anak. Dengan adanya penguasaan daripada ibu bapa, anak-anak akan mendapat bimbingan ke arah yang lebih positif. Pihak ibu bapa paling penting berperanan. Ibu bapa perlulah tidak meletakkan TV, komputer dan peranti skrin di dalam bilik tidur anak-anak. Peralatan ini hendaklah diletakkan ruangan umum supaya pemantauan dapat dilakukan secara terus. Selain itu, ibu bapa perlu memantau rancangan yang ditonton oleh kanak-kanak di TV serta perkara yang dilakukan dengan peranti masing-masing. Akhir sekali, ibu bapa perlulah menggalakkan anak-anak mereka untuk bermain di luar bahawa mereka melakukan aktiviti riadah dan sukan. Pendidik juga perlu mengambil peranan seperti guru perlulah berkomunikasi dengan pelajar di sekolah tentang bahayanya penggunaan peranti teknologi. Selain itu, pendidik juga harus memberi penekanan dengan penunjukan kepada ibu bapa bahawa kepentingan media interaktif yang mampu menjadi peraturan berkuasa sekiranya digunakan secara betul dan hendaklah menonjolkan sudut positif sesuatu teknologi. Akhir sekali, pakar pediatrik hendaklah menasihatkan ibu bapa untuk berinteraksi dengan anak-anak tentang penggunaan internet dan bahayanya laman sosial. Kesimpulannya, tidak dapat kita nafikan kemajuan teknologi dan komunikasi sememangnya membawa kebaikan kepada kehidupan kita. Kewujudan teknologi di hujung jari ini sedikit sebanyak telah membantu dalam kehidupan, terutamanya dalam penyebaran maklumat kepada masyarakat. Namun, penggunaan teknologi ini sekiranya diabai dan disalahgunakan boleh memberi kesan yang negatif kepada masyarakat, terutamanya kepada kanak-kanak. Apa ertinya teknologi maklumat yang canggih sekiranya kanak-kanak pewaris masa hadapan menjadi mundur ke belakang dan tidak dapat berfikir ke arah pembentukan masa depan yang cemerlang dan terbilang. Oleh sebab itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk mengadakan kempen bahayanya peranti teknologi kepada kanak-kanak di setiap negeri. Oleh sebab itu, ibu bapa perlu mengunjungi karnival itu untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang teknologi. Sekian paparan buletin hari ini. Saya tinggalkan anda dengan visual video kanak-kanak terpengaruh dengan peranti teknologi. Saya Siti Nur Aisyah. Salam hormat dan Assalamualaikum.